Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ni mengenai dengan hikmah ataupun falsafah peristiwa-peristiwa yang berlaku satu persatu dalam Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra', perjalanan malam Nabi adalah sabit dalam Quran, sabit mutawatir. Dan juga Isra', perjalanan malam Nabi ini sabit melalui hadis yang sahih yang sangat banyak. Bila dia mutawatir, dia memberi natijah qat'iyyus thubut, iaitu qat'i, sabit secara qat'i, dan tidak ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Dan ijma' juga di kalangan ulama, ini adalah satu peristiwa Isra' ini mukjizat daripada Nabi, mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW. Siapa yang mengingkari peristiwa Isra', perjalanan malam Nabi ini, maka seperti mana dia mengingkari ma'lum minaddin bid darurah, satu perkara yang semua dah tahu, iaitu seperti sembahyang, puasa, zakat. Siapa yang tak percaya perkara-perkara yang maklum bid darurah, maklum minaddin bid darurah, semua manusia tahu. Sembahyang wajib, siapa mengingkari sembahyang kafir. Perzinaan itu haram, semua tahu. Siapa yang mengingkari pengharaman tersebut, maka hukumnya kafir. Sama juga seperti mana Isra', perjalanan malam Nabi, siapa mengingkarinya hukumnya adalah kafir. Dan tanpa syak lagi bila sebut tentang perjalanan Nabi SAW menempuh perjalanan yang begitu panjang, menaiki unta secara kebiasaannya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah sebulan dan juga sebulan pulang. Perginya sebulan, baliknya sebulan. Tapi perjalanan malam Nabi ini hanya sebahagian daripada malam. Inilah menunjukkan tentang peristiwa ataupun mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW. Ibnu Hisham dan juga Ibnu Ishaq, dua imam sirah, dua imam sejarah ini ada menyatakan, diriwayatkan hadis-hadis mengenai Isra' dan juga Mi'raj banyak di kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan juga perawi-perawi yang menerima hadis mengenai Isra' wal Mi'raj cukup banyak, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i wal Baihaqi, dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka semuanya. Al-Masihiyun, orang-orang Masihiyun, orang yang beriman kepada Nabi Isa ini, mereka mengingkari peristiwa Isra' Nabi SAW dan juga mengingkari Mi'raj Nabi SAW. Yang peliknya, mereka pelik terhadap peristiwa Isra', tetapi mereka tak pelik bagaimana Nabi Isa bangun dan naik ke langit. Nabi SAW naik ke langit, mereka pelik. Tapi Nabi Isa naik ke langit, tak pelik. Datang dalam kitab Injil mereka ni banyak versi. Dinyatakan inna rabb ba'dama kallamahum irtafa'a ila as-sama' wa jalasa an yaminillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, selepas mana Allah Taala bercakap dengan Nabi Isa, Allah Taala angkat dia naik ke langit. Dalam versi kitab Injil yang lain, huwal masih yubarikuhum, Masih
iaitu dia memberkati, memberi keberkatan kepada mereka. Infarada anhum wa as'ada ila sama, dan dia telah nak menyendiri dan naik ke langit. Peristiwa Mi'raj sabit dalam hadis yang sahih, yang telah meriwayatkan yang ulama perawi-perawi yang thiqat, yang udul, yang adil. Sebahagian di kalangan ulama berpendapat Mi'raj ini walaupun tak sabit dalam Al-Quranul Karim, tetapi ada diisyaratkan dalam Quran, dalam suratul Najm, pada firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, annal mar'i, perkara yang dilihat itu, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Nabi melihatnya kali yang lain. Ada yang menyatakan kali yang lain itu mengikut pendapat Aisyah, kata ganti nama hu di situ adalah kembali kepada Jibril. Nabi melihat Jibril kali yang kedua. Nabi SAW melihat Jibril dalam rupanya yang asal kali yang kedua. Sedangkan sebelum ini Nabi tak pernah lihat, melainkan dalam dua situasi. Situasi yang pertama ketika mana Nabi di Gua Hira, transit di Gua Hira. Peristiwa yang kedua pada malam Mi'raj, itu Nabi lihat rupa asal Jibril. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya ada menjelaskan Nabi SAW melihat Jibril dalam rupanya yang asal dua kali. Yang pertama selepas fatratul wahyi, selepas di stopkan seketika dalam tempoh yang panjang penurunan wahyu, pada ketika itu Jibril datang. Wan Nabi SAW, pada ketika itu Nabi berada di Gua Hira. Jibril datang dalam rupanya yang asal. Nabi melihat Jibril dalam rupanya yang asal mempunyai 600 sayap. Qad sadda 'idhama khalqihi al-ufuq, dan menutup sayap, jadi menutup ufuk. Faqtaraba minhu, dia menghampiri Nabi. Wa auha ilaihi 'anillahi 'azza wa jalla, dan juga Jibril telah wahyukan kepada Nabi apa yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran mengisyaratkan 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Peristiwa pertama Nabi lihat rupa asal Jibril ketika selepas fatratul wahyi, zaman tidak turun wahyu, pada ketika itu. Dan pada ketika itu juga Nabi sedang berada di Gua Hira. Peristiwa yang kedua pada malam Mi'raj di Sidratul Muntaha, ini yang diisyaratkan dalam surah An-Najm juzuk yang ke-27, iaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Tapi tidak dinyatakan secara jelas, secara cuma diisyaratkan sahaja pada peristiwa Mi'raj ini. Kemudian kita lihat satu-satunya ayat dalam suratul Isra. Allah Ta'ala merakamkan dalam Quran ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, bila sebut tentang subhana adalah tanzih, maha suci Allah. Diletakkan subhana ini menunjukkan satu perkara yang pelik, yang ta'ajub, yang ajaib. Makna di sini maha suci Allah daripada menjadikan Rasulnya seorang pendusta. Nabi bukan pendusta. Makna yang kedua, ajjaballahu ibadahu bima an'ama bihi ala rasulihi. Allah Ta'ala melakukan satu perkara yang pelik terhadap hambanya dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulnya.
satu perkara yang pelik, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, iaitu perjalanan malam dan juga Mi'raj. Kemudian kita lihat disebutkan dalam tafsir Al-Wadih, Subhana asal diambil daripada sabbaha, fil ma, iaitu ab'ada, makna jauh. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan lafaz subhanallazi, kerana man qadara ala hadha, siapa yang mampu untuk melakukan perkara ini, perkara Isra' ini, maka dialah yang selayaknya untuk disucikan, untuk dibersihkan nama daripada segala kekurangan. Asra bermaksud perjalanan malam. Subhanallazi asra, yang memperjalankan malam Nabi, yang memperjalankan Nabi pada waktu malam. Asra dikatakan sara min awwalil lail, berjalan pada awal malam. Ada yang kata sara ini asra daripada sara, iaitu sara min akhirih, berjalan di akhir malam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, asra ini adalah dikhususkan untuk perjalanan hanya pada waktu malam. Kemudian asra bi'abdih, memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala sebut memperjalankan, tapi tak disebutkan maf'ulun bih, tak disebutkan memperjalankan apa, menggunakan apa. Terus sebut yang diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Nabi SAW. Allah Ta'ala tak sebut siapa yang melalui apa. Allah Ta'ala perjalankan Nabi, iaitu buraq, tapi tak disebutkan perkataan buraq di sini. Yang penting adalah maksudnya nak menceritakan orang yang diperjalankan malam, iaitu Nabi SAW. Allah Ta'ala menggunakan perkataan abdih bi'abdihi, iaitu Nabi SAW. Ittifaq, sebulat suara di kalangan ulama'. Bila Allah Ta'ala sandarkan hamba bi'abdih, kata ganti nama hi itu adalah kembali kepada Allah, menunjukkan betapa mulianya Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama memberi tahzir, peringatan. Dalam peristiwa Isra' ini, Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi, zari'atan li raf'ir rasul, jangan pula kamu mengangkat Rasul sebagai Tuhan. Kerana yang berjalan malam adalah Allah Ta'ala yang memperjalankan, bukan Nabi dengan kuasa dia berjalan pada waktu malam. Dalam ta'bir ibarat Al-Quran ini kita boleh lihat subhanallazi asra bi'abdih. Allah Ta'ala tak sebut asra bihabibih, Allah Ta'ala memperjalankan kekasihnya, tapi digantikan perkataan kekasihnya, digantikan perkataan Muhammad dengan perkataan abdih, hamba, mengisyaratkan dengan satu isyarat yang halus, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu mukjizat, perkara yang luar biasa, yang memberi kesan kepada sebahagian jiwa-jiwa yang lemah. Hati yang lemah akan terkesan dengan perkara ini dan terus murtad. Fatada'un nabi fi ghairi mawdi'ihi kama wada'atin nasara al-masih. Allah Ta'ala nak letak perkataan abdih, menunjukkan Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Jangan kamu angkat lebih-lebih Nabi, kerana Nabi tak ada kuasa, yang ada kuasa Allah Ta'ala. Jangan kamu jadi seperti orang Nasara mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Nabi dengan sifat ubudiyah, iaitu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqam al-ubudiyah, bila sebut tentang maqam seorang hamba, adalah asyrafu sifatil makhluqin, antara sifat makhluk yang termulia, yang teragung. Sifat makhluk yang teragung menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi hamba kepada makhluk, maka dia adalah satu kehinaan. Tuan-tuan lihat pada ayat subhanallazi asra bi 'abdihi. Ba ni di sini bermaksud al-musahabah, iaitu bersama. Allah Taala memperjalankan bersama hambanya.
lailan pada waktu malam disebut lailan. Sebenarnya asra itu berjalan malam dah, tapi disebut juga lailan pada waktu malam. Ini mengangkat. Apa tujuan dia? Diletakkan lailan juga, tak sebut lailan pun dah tahu dah. Memang asra tu khusus untuk perjalanan malam, tapi disebut lailan untuk mengangkat kewahaman ataupun keraguan, was-was yang ada pada diri orang-orang munafik, orang-orang kafir pada ketika itu. Qad yutlaqu ala sayrun nahar aidan, kerana kadang-kadang digunakan juga asra ini untuk berjalan pada waktu siang. Kadang-kadang. Dan dia mengisyaratkan juga sebut lailan berlaku sebahagian malam, bukan semua malam. Orang Arab selalu kata sara fulanun lailan, seseorang tu berjalan pada waktu malam. Maksudnya apabila dia berjalan sebahagian malam. Bila diletakkan sara fulanun lailatan, lailan sebahagian malam, bila sebut tentang lailatan, bermaksud seseorang itu berjalan sepanjang malam. Itu perbezaan dia. Dan lailan ini diletakkan nakirah, tidak diletakkan alif lam, kerana menunjukkan sikit sangat daripada malam, sebahagian kecil daripada malam. Kerana perjalanan daripada Mekah ke Syam, Syam ni merangkumilah Palestin, Syria, dan juga Jordan. Perjalanannya adalah hampir kepada 40 malam. Sebulan pergi, sebulan balik, lebih kurang 40 malam lah. Pergi saja. Ini tidak dinafikan. Bila sebut tentang nakirah di sini menunjukkan al-ba'diyah, sebahagian malam. Dalam Quran ada menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Minal laili, sebahagian malam kamu bertahajudlah. Minal masjidil haram, bermula daripada Masjidil Haram di Mekah. Kerana apa dinamakan haram? Masjidil Haram kerana kehormatannya cukup tinggi. Ilal Masjidil Aqsa, kerana apa dinamakan Aqsa? Kerana Qudus ini, Masjidil Qudus dinamakan Aqsa kerana jauhnya ia, Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram, jauh. Sebab tu dinamakan Aqsa, di mana penghujung. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Barakna haulahu, di Masjidil Aqsa yang kami berkati tanahnya. Apa maksud kami berkati sekelilingnya? Berkat di sini ada maksud dua, berkat diniyah wal barakah ad-dunyawiyah, berkat agama dan berkat dunia. Berkat agama ini, tempat Masjidil Aqsa ini adalah tempat nabi-nabi, tempat berhijrahnya nabi-nabi ke sana. Dan itulah kiblat nabi-nabi terdahulu, dan itulah tempat turunnya malaikat. Dan itulah juga Masjidil Aqsa salah satu daripada 3 masjid utama yang disarankan Nabi untuk kita bermusafir. Adapun keberkatan di Masjidil Aqsa dari segi dunianya, ada sungai yang mengalir, ada tanam-tanaman, ada kebun, tanahnya subur di sekeliling Masjidil Aqsa. Sebab itu tamar makjul itu daripada Palestin, apa setahu saya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami menunjukkan, memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada Nabi pada malam itu, pada malam Isra' ini adalah makhluk-makhluk Allah. Dan Allah Ta'ala perlihatkan keagungan Allah. Allah Ta'ala perlihatkan luasnya kerajaan Allah, ajaib dan peliknya ciptaan Allah Ta'ala. Diletakkan min kerana Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi itu sebahagian. Dia tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan semua lagi. Kerana manusia tak mampu nak tahu semua kekuasaan Allah Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat lagi maha mendengar, lagi maha melihat. Linuriyahu min ayatina, kalau kita lihat dalam ayat ini, satu nas, teks menunjukkan diangkat Nabi fauqa zaman wal makan, di atas masa dan juga tempat dan hijab, semua diangkat. Panca indera semua dia telah disingkapkan kepada Nabi. Jadi di sini
nampak tak boleh sebut linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan. Makna bukan dengan kuasa penglihatan Nabi, kerana mata Nabi tak boleh nampak. Yang memperlihatkan hanya Allah Ta'ala. Jadi kuasa daripada Allah. Berbeza kalau Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna liyara min ayati rabbih. Kalau liyara menunjukkan Nabi lihat dengan penglihatan dia, tak disingkap ke apa, memang dapat lihat. Tapi Allah Ta'ala tak guna kata liyara. Allah Ta'ala menyatakan linuriyahu min ayatina, menunjukkan betapa mendalamnya, betapa tingginya kekuasaan Allah. Allah Ta'ala yang perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi maksudnya penglihatan manusia ini ada hududul qudrah al-bashariyah. Kekuasaan pandangan manusia ini ada batasan. Allah Ta'ala ubah daripada melihat jadi sirah, format memperlihatkan. Ini dalil menunjukkan Nabi SAW daripada melihat secara biasa normal diubah menjadi lihat yang luar biasa, dan tak ada lagi batasan pada ketika itu. Kemudian kita lihat hikmah, satu persatu hikmah. Sampailah waktu Isyak nanti kita lihat bagaimana perjalanan malam Nabi SAW. Setiap yang berlaku ada hikmahnya. Okey, peristiwa Isra' wal Mi'raj, satu perkara yang tercatat dalam sejarah Islam yang tersangat ulung dan agung. Dan dia adalah secara mutawatir seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada Nabi kita peluang untuk melihat al-mazahirul kubra, satu tanda-tanda yang besar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya hati Nabi penuh kepercayaan kepada Allah, dan juga sandaran Nabi hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan bertemu dengan kekuatan orang-orang kafir yang cukup hebat dan berhadapan dengan kekuasaan yang cukup zalim daripada orang kafir. Pada ketika itu ingat, ada satu kerajaan, satu kuasa yang lebih hebat daripada itu, seperti mana kamu lihat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka sebelum Allah Ta'ala hantar Nabi Musa, kalau kita lihat, Allah Ta'ala perlihatkan dulu keajaiban kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Musa, campakkan tongkat kamu, seperti mana yang dirakamkan dalam surah Taha pada ayat ke-19 sampailah ayat ke-23. Allah Ta'ala menyatakan, alqiha, qala alqiha ya Musa, wahai Musa, campaklah tongkat kamu tu. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba Nabi Musa campak tongkat dia, tiba-tiba menjadi satu ular yang sangat besar yang sedang bergerak. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Allah Ta'ala kata, ambil balik tongkat kamu tu wahai Musa. Ular tadi ambil balik, pegang, dia akan tukar. Jangan kamu takut, kerana dia akan kembali rupa yang asal itu menjadi tongkat. Ini semua adalah perintah Allah Ta'ala sebelum Musa berjumpa dengan Fir'aun, satu raja yang zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Sebelum itu Allah Ta'ala latih dulu. Lihat, Allah Ta'ala boleh ubah perkara ini, tongkat ini menjadi ular. Apabila hati Nabi Musa dah penuh dengan keajaiban melihat tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana dirakamkan kepada ayat ketiga, linuriyaka min ayatinal kubra, kami perlihatkan kepada kamu wahai Musa tanda-tanda kami, tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Allah Ta'ala kata, idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun kerana dia melampaui batas dakwah dia. Hasil daripada Isra' wal Mi'raj, begitu juga Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi mengenai ayatul kubra, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat luas. Kadang-kadang kamu katakan sesungguhnya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini selepas Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, lebih kurang 12 tahun, lebih kurang 12 tahun.
seperti apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ini sebenarnya benar. Cuma rahsianya kita katakan, nabi-nabi terdahulu, tujuan dia adalah untuk menunjukkan kepada umat dia, kepada kaum dia tentang kebenaran Nabi. Cukup, inilah mukjizat. Tengok bagaimana tongkat boleh bertukar menjadi ular, boleh menelan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Itu sudah cukup untuk membenarkan, membuktikan tentang kebenaran kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sekaligus dia juga support, memberi satu sokongan kepada Nabi Musa pada ketika itu untuk berhadapan dengan musuh dia. Maka sama juga sirah Nabi SAW lebih daripada itu lagi. Faqad takaffala al-Quranul Karim, sesungguhnya Al-Quranul Karim melazimkan untuk memberi kecukupan kepada orang yang cerdik pandai. Lihat Al-Quran, maka itu sebenarnya satu mukjizat yang cukup besar. Datanglah al-khawariq fi tariqir rasul, iaitu peristiwa-peristiwa yang pelik, darban min at-takrim li syakhsih, untuk memuliakan Nabi ini. Datang peristiwa pelik, mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi. Dia bukan satu peristiwa yang mengeruhkan keadaan, yang sia-sia, yang nak bagi tahu supaya jauh daripada Nabi, tidak. Tapi sebenarnya satu mukjizat, perkara pelik, bukan menjauhkan manusia, tapi untuk meyakinkan manusia, untuk menyadarkan manusia bahawasanya dia adalah seorang Nabi. Orang musyrikin, kalau kita lihat, dia pernah minta kepada Nabi, kalau Nabi benar yarqa fis sama, naik ke langit. Dalam suratul Isra' yang dirakamkan, kalau betul Nabi ini adalah Nabi yang dihantar oleh Allah, kamu naik ke langit. Ini permintaan mereka. Sebenarnya jawapan telah datang, jawapan di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasulan, aku ni tak lain tak bukan manusia, manusia yang diutuskan sebagai seorang rasul, itu sahaja. Falamma raqa fis sama' ba'd, selepas daripada itu Allah Ta'ala naikkan betul-betul Nabi ke langit, peristiwa Mi'raj. Tapi tak disebutkan sama sekali bahawasanya itu adalah untuk menyangkal cabaran yang telah diberikan oleh orang-orang kafir pada ketika itu, ataupun sebagai satu jawapan ke atas permintaan yang telah terdahulu. Ini bukan permintaan Mi'raj, ini bukan satu cabaran yang Nabi sahut untuk naik ke langit atas permintaan orang kafir, tidak. Bukan. Bahkan dia sebenarnya satu perkara yang dimuliakan Nabi, i'lam minallah li'abdih, satu pemberitahuan daripada Allah mengenai Rasul, iaitu Allah Ta'ala beri satu kemuliaan, ketinggian kepadanya. Seperti mana dirakamkan dalam fiqh sirah karangan Imam Al-Ghazali. Sa'id Hawa menyatakan Quran menceritakan mengenai dengan peristiwa Isra' dalam suratul Isra' dan juga Mi'raj dalam suratul Najm, suratul Najmi juzuk ke-27. Disebutkan hikmah Isra' ini dalam suratul Isra'. Apa hikmah dia? Linuriyahu min ayatina, kami nak memperlihatkan tanda-tanda besar kekuasaan Allah Ta'ala. Dalam suratul Najmi, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dalam peristiwa Mi'raj juga Allah Ta'ala nak menyatakan, kami nak memperlihatkan kepada kamu wahai Muhammad, Nabi akan melihat di Mi'raj ini peristiwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Isra' dan juga Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada Rasulnya ayati rabbihil kubra, tanda-tanda yang begitu besar. Antara hikmah Allah Ta'ala, ketika mana Allah Ta'ala taklifkan Nabi Musa, perintahkan Nabi Musa untuk berhadapan dengan Fir'aun, Allah Ta'ala perlihatkan tanda-tanda yang besar dulu, supaya bertambah yakin Nabi Musa alaihi salatu wasallam terhadap kerajaan Allah,
jaminan Allah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apakah di tangan kanan kamu wahai Musa? Qala hiya 'asak, qala hiya 'asaya, dia adalah tongkat aku. Atawakka'u 'alaiha, yang aku bertongkat dengannya. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku mengembala kambing guna tongkat ini juga. Waliya fiha ma'aribu ukhra, aku gunakan untuk tujuan lain juga tongkat ni, untuk mudahkan ambil buah di pokok dan sebagainya. Qala alqiha ya Musa, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, campakkan tongkat kamu. Seperti mana sambungan ayat yang kita bacakan tadilah. Sesungguhnya ru'yatul kubra, tanda-tanda, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ini adalah bertepatan perintah Allah bila berhadapan dengan Fir'aun. Di antara tanda-tanda yang Nabi SAW lihat, tanda-tanda yang besar, ayatul kubra, banyak. Di antaranya az-zihab ila Baitul Maqdis, perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, melihat perkara ghaib yang Nabi lihat pada ketika itu, dan juga lihat nabi-nabi yang telah pun wafat, lihat malaikat, lihat langit, lihat neraka, lihat syurga. Ini semua contoh yang Allah Ta'ala berikan tanda-tanda yang besar. Bagaimana ada orang yang mendapat nikmat, ada orang mendapat azab. Nabi melihat Allah Ta'ala, ada yang mengatakan dengan pandangan matanya, ada yang mengatakan dengan pandangan hatinya. Wa bidzalika yakunu qad syahada 'ayanan ma da'a ilaihi an-nas minal iman bil ghuyub. Dan Nabi bersaksi depan mata, Nabi melihat dengan matanya sendiri, maka Nabi dakwah kepada manusia, mengajak manusia untuk beriman terhadap perkara ghaib, sebab Nabi dah nampak dengan mata Nabi sendiri. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kami utuskan kamu sebagai syahidan, orang yang menyaksikan perkara yang ghaib dalam peristiwa Mi'raj, mubashiran wa nadhira, pemberi berita gembira dan juga berita ancaman. Dalam Isra wal Mi'raj ini ada knowledge dan juga rahsia yang sangat halus, dan juga ibarah, pengajaran. Dan dia dikuatkan lagi dengan adanya langit, 7 langit, sebab Nabi naik ke 7 langit. Ini adalah semua perkara ghaib. Dan pada ketika Mi'raj difardukan solat 5 waktu, dan didatangkan kepada Nabi SAW kesudahan ataupun ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Dan itu semua adalah iman dan amal, iman dan juga beramal, mengisyaratkan makna yang begitu banyak. Di antaranya solat ini adalah mi'rajul qalb. Solat adalah tangga kepada hati. Solat ini yang memainkan peranan yang penting adalah hati kita, khusyuk. Abul Hasan An-Nadawi menyatakan bukanlah Isra' ni semata-mata peristiwa untuk Nabi, peristiwa macam tu je, tidak. Nabi SAW melihat padanya Isra' ni tanda-tanda yang besar. Dan telah disingkapkan kepada Nabi malakutus samawati wal ard, kerajaan langit dan juga bumi. Nabi lihat dengan mata kepala dia sendiri, dan merangkumi juga perjalanan rihlah Nabi ini melihat perkara yang ghaib, menunjukkan makna yang sangat halus, yang banyak. Dan faqad dhammat qissatul Isra', sesungguhnya dikumpulkan kisah Isra' ini dan diberikan 2 surah yang mulia yang turun mengenai menceritakan kisah Isra' wal Mi'raj, iaitu dalam surah Al-Isra' dan juga surah Najmi. Nabi SAW huwa nabiyul qiblatain. Nak bagi tahu Nabi ini adalah Nabi 2 kiblat. Baitul Maqdis pun Nabi berkiblatkan, selepas itu berpindah pula kepada Kaabah. Dan Nabi juga imamul masyriqain wal maghribain, timur barat. Nabi adalah seorang Nabi, daripada timur, manusia timur ke ufuk timur sampai ke barat, semua adalah
mengikut ajaran Nabi. Warithul anbiya qablah, Nabi juga pewaris kepada nabi-nabi sebelum ini. Imamul ajyal ba'dah, Nabi juga adalah imam kepada generasi selepasnya. Dan Nabi telah diisrakan bermula daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi sembahyang bersama nabi-nabi yang lain menjadi imam. Nabi-nabi menjadi makmumnya. Ini nak memberitahu tentang umum risalatih, iaitu risalah Nabi ini umum sampai hari kiamat, merangkumi sampai hari kiamat. Dia tak seperti nabi-nabi terdahulu, dia terbatas pada masa tersebut untuk kaum tersebut, untuk Nabi sampai hari kiamat. Dan juga nak menyatakan khuludu imamatih wa insaniyah ta'alimah, iaitu kekalnya Nabi, pengajaran Nabi ni sampai hari kiamat. Ajaran Nabi kekal sampai hari kiamat, syariat Nabi. Wa salahiyatuha li ikhtilafil makan waz zaman, sesuai apa yang sesuai syariat Nabi ini, walaupun zamannya berubah, walaupun masanya berubah, walaupun tempatnya berubah, tapi tetap relevan sampai hari kiamat. Dan surah yang mulia ini memberi faedah kepada kita ta'yinus syakhsiyatin Nabi, menentukan kepribadian Nabi dan juga sifat imam, sifat pemimpin Nabi. Wa tahdidu makanatil ummah allati ba'aza fiha wa amanas bih, iaitu menyatakan level umat Nabi yang diutuskan Nabi pada umat tersebut, dan umat tersebut beriman kepada Nabi. Kemudian hikmah mengenai dengan setiap pintu langit itu dikunci, ditutup. Setiap langit ada pintu dia, ditutup, tak dibuka. Apa hikmah dia? Malaikat Jibril datang, sepatut dah tahu malaikat Jibril datang, buka, tak buka, tetap tutup. Apa tujuan dia? Sehinggalah Jibril yang minta untuk dibuka. Selalu kalau Jibril ni siapa? Jibril adalah ketua malaikat. Semua dah tahu. Selalunya kalau VIP lalu, kita tak tutup pintu, buka dah jauh lah, daripada jauh dah buka lah. Tapi tak, untuk Jibril tutup. Walam tatahayya lahu bil fathi qabla maji'ihi wa in kana ablagh fil ikram. Tak disedia, tak dibuka pintu ni sebelum datang Jibril. Walaupun sepatutnya kita nak mulakan orang macam mana? Pengantin sampai ke pintu gerbang, sebelum pengantin sampai kita dah buka dah gerbang pintu, menunjukkan kita nak muliakan pengantin pada hari itu, kerana dia raja sehari. Tapi masalahnya Jibril ini, kita nak muliakan dia tapi tak buka pintu. Annaha law futihat qabla yadhunnu annaha la tazal kadzalik. Kerana kalau dibuka pintu langit, pasti akan disangka pintu langit sentiasa terbuka. Sebenarnya tak, dia tertutup. Fa ubqiyat liyu'lam anna dzalika li ajlihi tashrifan. Bahkan sebenarnya nak memberitahu kepada kita, sentiasa ditutup, nak bagi tahu apa? Itu adalah satu kemuliaan untuk Nabi dan juga malaikat Jibril. Sentiasa tutup kerana dia bukanlah pintu langit ni sentiasa terbuka, tidak. Dia Allah Ta'ala nak untuk memberitahu kepada Nabi, nama Nabi ini, Muhammad ini, sebenarnya telah ma'ruf, telah terkenal, dah masyhur di sisi penduduk langit, semua dah tahu nama Muhammad ini. Sebab itu dikata kepada Jibril, apabila Jibril ditanyakan kepada Jibril, siapa datang bersama kamu? Ada tak orang bersama kamu? Ya, Muhammad. Abu Isa Ilahi, dia tak tanya siapa Muhammad, tapi dia tanya adakah telah dibangkitkan menjadi Rasul. Sebab dia dah kenal nama Muhammad itu. Kemudian kita lihat apakah hikmah perjalanan Nabi ini ke Baitul Maqdis. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu rihlah, satu perjalanan yang terpilih daripada Allah Ta'ala, kerana dia tarbitu baina aqaidi tauhid al-kubra, mengikat akidah tauhid, bermula daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, sehingga Nabi Muhammad membawa tauhid yang sama, akidah yang sama.
wa tarbitu bainal amakin, dan juga mengikat antara tempat yang suci, lidiyanat tauhid jami'an, kerana tempat yang suci untuk agama-agama tauhid, untuk agama tauhid, tempat dan juga akidah. Wa ka'annama uridu bihadhihi rihlah al-ajibah, seolah-olah nak bagi tahu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini i'lanu wirasati Rasul al-akhir li muqaddasati Rasul qablah. Nak seolah-olah nak bagi tahu Nabi ini adalah Nabi yang terakhir, Muhammad ini nak sambungkan lagi delegasi tauhid yang dibawa oleh Rasul sebelum ini. Dan juga nak memberitahu, merangkumi, meliputi risalah Nabi ini ala hadhil muqaddasat, ke atas tempat ini, daripada Masjidil Haram jauh sampai ke Masjidil Aqsa sana, tauhid yang sama. Dan perjalanan ini sekaligus mengisyaratkan ila ab'ad min hududiz zaman wal makan, mengisyaratkan risalah Nabi ini batasannya sampai merentasi zaman dan juga makan, merentasi zaman dan juga tempat. Kemudian al-jahru bil haqq, antara hikmah Nabi diperintahkan jangan takut kepada manusia. Sebab apa? Kita lihat peristiwa ini jelas, benar peristiwa ini Nabi nak ceritakan kepada kaum dia. Macam mana tu? Mereka minta pada ketika itu mengenai dengan qissatul air, kisah ada orang yang hilang untanya pada malam tu. Perjalanan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada orang hilang unta dia. Ada orang jumpa, dia kumpulkan unta-unta yang hilang. Nabi tahu semua tu. Nabi SAW tidak memperdengarkan, tidak bagi tahu kepada Ummu Hani, kerana takut apa? Takut Ummu Hani risau tentang pendustaan kaum Nabi kepada Nabi sendiri, dengan sebab peristiwa yang sangat pelik. Peristiwa yang sangat pelik, Ummu Hani risau. Nabi tak cerita kat dia. Fa inna siqata rasul bil haqq alladhi ja'a bihi, sesungguhnya kepercayaan Nabi dengan kebenaran apa yang Nabi bawa, hak tetap hak, perkara yang benar tetap benar. Maka Nabi nak menjelaskan, menzahirkan apa yang dilihat pada peristiwa perjalanan Nabi ketika Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebahagian di kalangan manusia pada ketika itu telah murtad, yang Islam telah murtad, on the spot murtad. Dan dia menjadikan, sebahagian mereka menjadikan peristiwa Nabi ini, Isra' Nabi ini, satu perkara memperolok-olokkan Nabi. Tetapi ini semuanya lam yakun liyaq'ud ar-rasul 'anil jahri bil haqqil ladzi amana bih, tidak menjadikan Nabi terduduk diam daripada menjelaskan kebenaran yang mana Nabi beriman dengannya. Pasti Nabi kena suarakan kebenaran tersebut. Perumpamaan ini menyatakan ashabud da'wah, orang-orang yang berdakwah, yang menyeru kebenaran, menyuruh kebenaran, perlulah berani dalam menzahirkan kebenaran. Jangan takut dalam berhadapan dengan jiwa-jiwa manusia yang jahat. Dan jangan sesekali mencari keredaan manusia dan menyembunyikan kebenaran. Kemudian kita lihat bagaimana peristiwa Isra' Nabi ini, ketika mana Nabi antara tidur dan sedar sebenarnya. Diangkat Nabi, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah menyatakan, kalau Nabi SAW dia sedar, antara tidur dan sedar, pasti Nabi akan memberitahu dengan sebenar-benarnya. Kerana hati Nabi, kita perlu tahu, hati Nabi ketika tidur sedar sama je. Wa ainuhu aidan lam yakun an-naum, sebenarnya mata Nabi tak tidur. Sebenarnya mata Nabi tidur, hati Nabi tak tidur. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam taharra as-sidqa fil ikhbar bil waqi'. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kebenaran dalam memberitahu perkara yang sebenarnya. Jadi tidak ada beza.
Nabi tidur, Nabi tak tidur, memang walaupun mata Nabi tidur, hati Nabi tetap tak tidur, tetap berjaga. Berbeza dengan kita, tidur terus. Tawadhu'an Nabi, tawadhu' Nabi. Sebab Nabi pernah kata dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, idh sami'tu qailan, dalam satu riwayat kata, aku mendengar, Nabi kata, ahadus salasah baina rajulain, aku antara dua orang daripada tiga orang. Fa utitu fantalaqa bi, maka didatangi malaikat Jibril dan dibawa bersama aku pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Apa yang dimaksudkan aku antara dua orang daripada tiga orang? Makna menunjukkan Nabi sedang tidur antara Hamzah dan juga Ja'far, antara dua orang laki-laki. Nabi tidur. Maka diambil faedah di sini, Nabi SAW, sifat tawadhu' Nabi, akhlak, indahnya akhlak Nabi, wa fihi jawaz, dan sekaligus menunjukkan Nabi harus tidur secara berjemaah satu tempat tidur secara berjemaah. Itu tawadhu' Nabi. Nabi tak nak tempat yang special untuk dia, tak ada, tidur sekali serentak semua. Hikmah dada Nabi dibelah. Peristiwa pertama ketika Nabi kanak-kanak, di fanasha'a ala akmalil ahwal minal ismah minasyaitan. Ketika Nabi kanak-kanak, Nabi nak besar dalam keadaan situasi yang terbaik, kondisi yang terbaik, terpelihara daripada gangguan syaitan. Sebab itu dibelah dada Nabi ketika kanak-kanak. Belahan yang kedua, dada Nabi dibelah ketika Nabi menjadi Nabi, bi'asah, supaya Nabi terima apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Sekali sampai wahyu terus ingat, tak perlu nak ulang banyak kali, tak perlu nak hafal lah, terus terima. Sebab dada Nabi dibelah ketika bi'asah, kebangkitan Nabi menjadi Nabi. Belahan kali ketiga adalah ketika Nabi nak dinaikkan ke langit, ketika Isra' wal Mi'raj, supaya Nabi bersedia untuk bermunajat dengan Allah, bercakap dengan Allah. Ada yang menyatakan hikmah dia, dibasuh hati Nabi, dibelah dada Nabi pada ketika itu, litaqa'ul mubalaghah fil isbaq bihusulil marrah as-salisah, iaitu dibuat secara sangat sempurna pada kali yang ketiga, kama taqarrara fi syar'ihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana disyariatkan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan apa? At-taharah, bersuci. Sebab itu disuci hati Nabi ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj. Imam As-Suyuti menyatakan hikmah apa dia? Maksud belahan ini adalah belahan yang sebenar, hakikat. Bukanlah kita letakkan kepada makna yang lain, tidak. Kerana perkara belah dada ni Allah Ta'ala boleh buat. Itu semua adalah perkara luar biasa yang Allah Ta'ala boleh buat, suruh malaikat buat. Berbeza sebagai orang-orang jahil, mereka mengingkari peristiwa ni. Mereka kata ini adalah dari segi makna sahaja, bukan dari segi hakikat. Itu semua adalah orang-orang jahil. Ibnul Munir menyatakan belahan dada Nabi SAW dan juga sabarnya Nabi di atas peristiwa ini adalah satu jenis ujian yang pedih. Kerana belah dada ini adalah perkara yang sukar dan perkara yang menyakitkan. Berbeza dengan sindiran orang kafir. Sindiran orang kafir menyakitkan juga, cacian orang kafir menyakitkan juga, tapi tak sama dengan perkara yang sebenar yang berlaku kepada Nabi, dibelah dada ni. Dan dibelah dada Nabi mengikut Ibnu Abi Jamrah, dia kata hikmah dia adalah az-ziyadah fi quwwatil yaqin, bertambah yakin terhadap Allah Ta'ala. Kerana diberikan kepada Nabi ini untuk melihat belahan di perut Nabi, di dada Nabi, boleh nampak. Wa adamu ta'assuri, supaya Nabi tak terkesan
dengan perkara-perkara yang menakutkan di kehidupan dunia ini. Kemudian apa hikmah dia mengenai malaikat ini menyucikan dada Nabi dalam besen bekas daripada emas, dibersihkan dengan air Zam-Zam? Apa hikmah dia menggunakan emas, menggunakan air Zam-Zam? Banyak lagi hikmah. Apakah hikmah Masjidil Aqsa, perjalanan ke sana? Apakah hikmah perjalanan pada waktu malam? Kemudian apakah hikmah Nabi menaiki buraq? Dan banyak hikmah lain kita tak sempat pada malam ni, insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu. Insya-Allah kita bertemu pada lain kali lah. Minggu-minggu depan Jumaat berapa hari bulan? 3 hari bulan. 3 saya tak ada lah. Saya pergi ke Australia, insya-Allah minggu depan. Saya tak ada selama 10 hari lah. 3 hari bulan. Saya bertolak 3 malam, pukul 2 pagi. Saya tak ada lah minggu depan. Sampai ke 13 saya balik, insya-Allah. Okey, lepas kalau 13 mana 14 tu, kalau betul-betul hari Jumaat, insya-Allah saya ada. Okey. Cukup sekadar dulu. Semoga Allah Taala beri kefahaman kepada saya dan kepada tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.